بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت السميع العليم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا يا الله يا رحمن يا رحيم. Ya Allah, berikanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat. Ya Allah, berikanlah kepada kami rezeki yang halal dan baik. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami amal ibadah yang kau terima. Ya Allah, jauhkanlah kami dari segala kesusahan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, berkatilah umur kami. Ya Allah, berkatilah ahli keluarga kami. Ya Allah, berkatilah ilmu yang kau ajarkan kepada kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabi Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Ikhwati fillah, sayyidati wa sadati, asadallahu masa'akum بكل خير. نلتقي مجددا مع لقائنا رحلة الروح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث ندرس في هذه اللقاءات سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، نغوص في أعماق السيرة النبوية العطرة لنتخذ من حياة سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم دروسا وعبرات. ورسول الله صلى الله عليه وسلم أحب المؤمنين، رحيم بالمؤمنين. ورسول الله صلى الله عليه وسلم أحبنا قبل أن نحبه. ورسول صلى الله عليه وسلم حريص بنا. والرسول صلى الله عليه وسلم كريم بالمؤمنين. Tuan-tuan, puan-puan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berjumpa kembali di dalam perkongsian kita Kembara Jiwa bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana kita mempelajari dalam perkongsian ini sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita mengambil hikmah dan pengajaran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah pun mencintai kita sebelum kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat mengambil berat tentang kita umatnya sebelum kita mengambil berat tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fi hadhihi al-lailah al-mubarakah nastadhif fadilat Syekh Muntasir Abdul Basit. Di dalam perkongsian kita ini, tetamu kita adalah Fadilatul Syekh Muntasir Abdul Basit dari Mesir, yang akan berkongsi kepada kita di dalam pertemuan kita di malam hari ini berkaitan tentang hak-hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang patut kita penuhi. Wa sayatahaddath fadilatul syekh fi hadha al-liqa' an huquqin lil Mustafa sallallahu alaihi wasallam yajibu alaina ka ummatihi أن نؤدي هذه الحقوق تجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. واختصارا للوقت، نؤتي الفرصة كاملة لفضيلة الشيخ لإلقاء المحاضرة. تفضل يا شيخنا. بارك الله فيكم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، مرحبا بكم أيها الإخوة في هذا المساء المبارك وهذه الليلة العاطرة الزكية التي نتذكر فيها ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، ميلاد النور الذي أشرق على الإنسانية كلها، ميلاد خير خلق الله صلى الله عليه وسلم. وإنني أنتهز هذه الفرصة ليكون محور حديثنا في هذه الليلة حول الحقوق
التي هي علينا للنبي صلى الله عليه وسلم، وسيكون موضوعنا موضوعا يعني نبويا ومحمديا من الدرجة الأولى إن شاء الله. Fadilatul Syekh menyambut kedatangan semua hadirin yang hadir dalam perkongsian kita di malam yang mulia ini, di malam yang kita bersama-sama mengambil i'tibar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bulan di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Kita mengambil kesempatan ini untuk kita kembali mengingat perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk kita kembali mengenang kebaikan makhluk terbaik yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Fadilatul Syekh akan membincangkan tentang hak-hak, kewajiban-kewajiban yang mesti kita tunaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga topik kita dalam perkongsian kita di dalam majlis ilmu kita, dalam perkongsian kita di malam hari ini adalah berkaitan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkaitan dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. والنبي صلى الله عليه وسلم أدى الرسالة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها. أدى ما عليه صلى الله عليه وسلم وأوصل لنا الرسالة كاملة، وتحمل في سبيل ذلك المشاق والآلام والجهاد والمتاعب والشدائد في سبيل أن يوصل هذا الإسلام لنا. ولذلك فأقل ما يجب له علينا أن نعرف حقوقه صلى الله عليه وسلم، وأن نؤدي هذه الحقوق برا به صلى الله عليه وسلم ومحبة له ومعرفة بمقداره العظيم صلى الله عليه وسلم. ولذلك يا أيها الإخوة سوف يكون حديثنا في هذه الليلة عن حقوق النبي صلى الله عليه وسلم علينا، وأول هذه الحقوق إن شاء الله هو حق المعرفة. Baginda sallallahu alaihi wasallam telah menunaikan risalah yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan. Baginda sallallahu alaihi wasallam telah sempurna menyampaikan amanah yang Allah Subhanahu wa taala amanahkan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah tinggalkan bagi kita satu jalan agama yang lurus, satu jalan agama yang penuh dengan cahaya, yang untuk menunaikan semua perkara tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melalui perjuangan yang berat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melalui perkara-perkara yang besar untuk menyampaikan agama ini, untuk menyampaikan Islam kepada kita semua. Sehingga sekurang-kurangnya kita mesti mengetahui apa hak-hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa kewajiban yang perlu kita tunaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai satu bentuk bakti kita atas jasa dan perjuangan baginda sallallahu alaihi wasallam. Banyak hak-hak yang perlu kita tunaikan sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan hak yang pertama, tanggung jawab yang pertama, kewajiban yang pertama kita adalah untuk mengenal baginda sallallahu alaihi wasallam. الحق الأول يا أيها الإخوة والأخوات هو حق المعرفة، وأقصد به أن نعرف النبي صلى الله عليه وسلم حق المعرفة. هذه المعرفة تنطلق من قول الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، سورة الحجر. لعمرك أي أن الله يقسم بعمر النبي صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل لم يقسم بعمر أحد إلا عمر النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه إشارة لنا أن نعرف عمر النبي، لا أقصد أن نعرف عدد سنين حياته، وإنما أن نعرف أحداث عمره، أن نعرف أحداث حياته. الإنسان الذي يدعي أنه يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تحب أحدا لا تعرفه؟ ينبغي أن نعرف حياة النبي صلى الله عليه وسلم، نعرف ولادته، نعرف أمه وأباه،
نعرف عائلته وقبيلته ونسبه الشريف، نعرف أزواجه وأولاده، نعرف حياته صلى الله عليه وسلم، صباه وشبابه، زواجه وكهولته وسيرته في مكة وفي المدينة، آلامه وآماله، ضحكه وبكاؤه، منهاجه وأخلاقه، منزلته وفضله صلى الله عليه وسلم. هذا شيء واجب على كل مسلم معرفة النبي صلى الله عليه وسلم. والمصطفى صلى الله عليه وسلم كلما ازددت معرفة به كلما ازددت انبهارا بهذا الإنسان العظيم، وبالتالي تزداد محبتك وتعلقك برسول الله صلى الله عليه وسلم. Dan perkara pertama, tanggungjawab kita, kewajipan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah untuk mengenal baginda sallallahu alaihi wasallam berdasarkan kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Quran, di mana Allah Subhanahu wa taala bersumpah demi umur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Hijr, Allah Subhanahu wa taala tidak bersumpah dengan apapun umur seseorang melainkan dengan umur baginda sallallahu alaihi wasallam. Tentunya bukan maksud dari umur Nabi sallallahu alaihi wasallam sekadar kita mengetahui berapa tahun baginda sallallahu alaihi wasallam hidup di dunia ini, tapi ia mengajak kita untuk mengenal peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan baginda sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mungkin kita boleh mencintai sesuatu yang kita tak kenal? Bagaimana mungkin kita boleh mencintai seseorang yang kita tidak mengenalnya? Maka sudah sepatutnya kita mengenal kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mengenal siapa ibu Rasulullah, siapa ayah baginda, bagaimana nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapakah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapakah anak-anak baginda sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika masih kecil, bagaimana kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika remaja, bagaimana perkahwinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana masa tua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam semasa baginda berada di Mekah, dan bagaimana perjalanan kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selepas baginda hijrah ke Madinah. Kita mengenal bagaimana manhaj jalan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kehidupan baginda sallallahu alaihi wasallam, kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan setiap kali kita mengenal lebih dalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan bertambah kekaguman kita kepada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan akan bertambah kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. إن معرفة الإنسان بالنبي صلى الله عليه وسلم وجوانب حياته المختلفة، بل حتى هيئته الظاهرية وأحواله العادية المادية الدنيوية، كل هذا يجعل الإنسان يرى الإنسانية في كمالها، ويرى الجمال في روعته، ويرى بشرا هو أكمل البشر صلى الله عليه وسلم. ولذلك أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم لا في جانب محدد، وإنما في كل حياة رسول الله. فقال عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لم يقل لقد كان لكم في عبادة رسول الله، أو في جهاد رسول الله، أو في زواج رسول الله، وإنما قال لقد كان لكم في كل رسول الله، في كل حياة رسول الله الأسوة والقدوة. والإنسان الذي يريد أن يفتش في جوانب حياة النبي صلى الله عليه وسلم سيجد الكمال في سائر الجوانب. فإنك إذا اقتديت بإنسان في جانب معين قد تجد أن هناك جوانب أخرى سيئة في حياته. أما المصطفى صلى الله عليه وسلم فقد ضرب المثال الأسمى والواقع الأكمل في سائر جوانب حياته، فهو في قمة الجوانب كلها صلى الله عليه وسلم. ولذلك اهتم العلماء قديما وحديثا بذكر شمائل النبي صلى الله عليه وسلم،
خلقه وخلقه، أشياؤه أحواله الظاهرية وشكله وحياته وأدوات حياته وأخلاقه الباطنية وحقوقه. ومن أشهر من ألف في هذا الباب الإمام الترمذي رضي الله عنه، ألف كتاب الشمائل، في شمائل المصطفى صلى الله عليه وسلم، الشمائل بمعنى الصفات والأخلاق. وكذلك القاضي عياض رحمه الله ورضي الله عنه ألف كتاب الشفاء في التعريف بحقوق المصطفى، وهذان الكتابان يتكاملان. الشمائل يذكر الأشياء الظاهرية والحقوق الظاهرية والأشياء المادية، والشفاء يذكر الجوانب المعنوية والحقوق المصطفوية. ولذلك يا أيها الإخوة، كلما ازددت معرفة برسول الله كلما ازددت كمالا، وكلما ازددت صلاحا، وكلما ازددت محبة، فإن زيادة المعرفة للإنسان الطيب الجيد تزيدك محبة له وقربا منه وتعلقا به. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah pun memberikan bagi kita satu contoh bagi satu orang manusia, satu insan yang sempurna. Sehingga Allah Subhanahu Wa Taala ketika memerintahkan kita untuk mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk mengambil teladan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh bagi kamu semua pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terdapat contoh teladan yang baik. Allah Subhanahu Wa Taala tidak mengatakan sungguh pada ibadah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terdapat contoh yang baik. Allah tidak mengatakan sungguh pada perkahwinan Rasulullah ada contoh yang baik. Allah tidak mengatakan sungguh pada amal perbuatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada contoh yang baik. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga pada setiap perkara di dalam kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di dalam diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita akan mendapatkan contoh teladan yang sempurna. Jika kita mengikuti seseorang, jika kita mencontoh manusia yang lain selain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita akan jumpai sisi kebaikan, kita juga akan jumpai sisi keburukan. Kita akan dapatkan ada kebaikan dari satu sisi, dan pada sisi yang lain kita dapatkan ketidaksempurnaan. Tapi pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, segala perkara di dalam kehidupan kita jumpai, ia telah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kesempurnaan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah Subhanahu Wa Taala berikan kesempurnaan sebagai seorang manusia dengan sifat-sifatnya, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan kepada kita contoh teladan yang tertinggi di dalam segala bahagian di dalam kehidupan. Kerana itulah para ulama mereka sangat mengambil berat tentang kemuliaan dan kesempurnaan yang ada pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sama ada pada perkara fizikal tubuh badan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ataupun berkaitan dengan sifat-sifat dan akhlak baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara ulama yang menulis tentang perincian kemuliaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Al-Imam At-Tirmizi yang menulis kitab Syama'il yang menghimpunkan tentang kesempurnaan diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana zahir kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga di antara ulama yang menyusun tentang kesempurnaan diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Al-Qadhi Iyad yang menulis kitab Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa, kitab Asy-Syifa yang memperkenalkan kita kepada hak-hak yang patut kita tunaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dua kitab ini adalah dua kitab yang saling menyempurnakan. Yang satu banyak menceritakan tentang perkara-perkara yang zahir dari diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang satu banyak menceritakan tentang akhlak dan perbuatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap kali kita bertambah kenal dengan diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bertambah kesempurnaan pada diri kita. Setiap kali bertambah kesempurnaan,
pada diri kita, bertambah kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap kali kita bertambah kenal dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita akan bertambah untuk mencintai dan sentiasa dekatkan diri kita kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. ومن حسن حظنا يا أيها الإخوة أن الصحابة رضوان الله عليهم حفظوا لنا دقائق تفاصيل حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وحتى أمهات المؤمنين رضي الله عنهن امتثالا لقول الله عز وجل لهن واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. ذكرنا لنا الحكمة والسنة النبوية في داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، حتى حفظت لنا دقائق تفاصيل حياة النبي صلى الله عليه وسلم العامة والخاصة، وهذا مما يزيدنا إعجابا ومحبة لرسول الله ومعرفة برسول الله في سائر جوانب حياته. لا يوجد إنسان حفظت تفاصيل حياته وأدق الأشياء الخاصة في بيته وفي حياته مثل النبي صلى الله عليه وسلم. Dan di antara perkara yang sangat bertuah bagi kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah para sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam telah pun pelihara bagi kita, kekalkan bagi kita, ceritakan kepada kita tentang diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka ceritakan kepada kita secara terperinci tentang kehidupan baginda sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita telah membincangkan hikmah di sebalik rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mereka telah pun mengamalkan. Istri Nabi sallallahu alaihi wasallam telah pun mengamalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada mereka di dalam Al-Qur'an, yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada mereka untuk sebarkan, kongsikan, ceritakan apa yang dibacakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam rumah tangga, di dalam rumah-rumah mereka. Dan mereka telah pun menceritakan kepada kita banyak perincian di dalam kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perkara-perkara yang susah untuk dilihat dan ditengok oleh orang-orang yang berada di luar sana. Dan semua telah pun memelihara bagi kita tentang perincian kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sama ada perkara-perkara yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara umum di luar sana ataupun apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam rumahnya. Dan kita tidak pernah mengenal di dalam kehidupan sejarah umat manusia ada seorang manusia yang dipelihara riwayat hidupnya dengan sangat terperinci sebagaimana umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memelihara riwayat hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perincian kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang semua itu menambah kecintaan kita kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. والعلماء عليهم الرضوان اتخذوا منهجا شديد الدقة والقوة والإتقان ليحفظوا لنا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسنته وأقواله وأوامره وتقريراته وأفعاله صلى الله عليه وسلم. ولذلك فمن أراد معرفة النبي صلى الله عليه وسلم سيجد سائر جوانب حياة النبي موجودة في كتب السيرة مثل سيرة ابن إسحاق وغيرها، وسيجد في البخاري وفي مسلم وفي كتب السنة ما يروي ظمأه ويعرفه بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى كأنه يراه أمام عينيه، وحتى كأنه عاش مع النبي صلى الله عليه وسلم دقائق حياته. وواجب علينا أن نقرأ في كتب السنة والسيرة كما نقرأ في القرآن الكريم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إنني أوتيت القرآن ومثله معه. ومثله معه يعني السنة النبوية التي حفظها الله لنا كما حفظ القرآن. فيجب علينا لكي نعرف النبي صلى الله عليه وسلم أن نقرأ في سيرته وفي سنته، وأن نحضر المجالس مثل هذا المجلس التي تحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن رحلة الروح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dan para ulama telah pun memiliki metode yang sangat teliti untuk memelihara
memelihara riwayat hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perkataan-perkataan baginda, perbuatan-perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerananya sesiapa yang mahu mengenal apapun bahagian di dalam kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka akan menjumpainya tertulis oleh para ulama, mula dari sirah seperti sirah Ibnu Ishaq dan kitab-kitab yang menceritakan tentang hadis seperti Sahih Bukhari, Muslim dan kitab-kitab sunnah yang lain yang semuanya memperkenalkan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang apabila kita mempelajarinya maka kita akan dapatkan seolah-olah seakan-akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di hadapan mata kita, seakan-akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup di tengah-tengah kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pernah bersabda bahwa aku telah diberikan Al-Qur'an dan sesuatu yang semisal dengannya. Sesuatu yang semisal dengannya adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Allah Subhanahu wa taala telah memelihara bagi kita sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah memelihara bagi kita Al-Qur'an. Maka sudah sepatutnya bagi kita untuk mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita hadir di tempat-tempat yang menceritakan tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadir di majlis-majlis ilmu yang menceritakan tentang riwayat hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bertambah pengenalan kita terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ثم نأتي إلى الحق الثاني يا أيها الأخوة، وهو يترتب على الحق الأول. إذا كان الحق الأول هو المعرفة، فإن الحق الثاني يأتي تلقائيا ألا وهو المحبة، فإنك كلما ازددت معرفة برسول الله صلى الله عليه وسلم كلما ازددت محبة له. وهذه المحبة يدعيها كثير من الناس لكنهم لا يعرفون رسول الله، فكيف لو عرفوه؟ ولذلك يا أيها الإخوة، محبة النبي صلى الله عليه وسلم هي جزء من العقيدة والإيمان، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وماله وولده ووالده والناس أجمعين. وفي إحدى المرات يقول عمر بن الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، لأنت أحب إلي من كل أحد إلا من نفسي. وهذا يعني من صدق عمر رضي الله عنه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا يا عمر، يعني لا يستكمل إيمانك حتى أكون أحب إليك من نفسك. راجع عمر نفسه ثم قال: والله يا رسول الله لأنت أحب إلي من نفسي. قال عمر: لأنني كنت بدونك قد هلكت، بدون رسول الله كنت قد هلكت وظللت في الجاهلية، فأنت يا رسول الله من أنقذ نفسي وأنقذني من الجاهلية والكفر، فأنت أحب إلي من نفسي ولولاك لا هلكت. Dan perkara kedua yang mesti ada pada diri kita, kewajiban yang kedua, hak yang kedua yang mesti kita tunaikan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah hak untuk mencintai baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan ini tentunya berkaitan dengan hak yang pertama tadi, kewajiban yang pertama yaitu mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana semakin kita mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semakin besar kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ramai di luar sana orang-orang yang mendakwakan dirinya cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meskipun mereka tidak mengenal riwayat hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana jika mereka mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sudah tentu akan bertambah kecintaan mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pernah mengatakan kepada para sahabatnya, tidak sempurna keimanan salah seorang di antara kamu sehingga aku lebih dicintai olehnya dibandingkan dengan anaknya, dibandingkan dengan ibu bapaknya, dan dibandingkan dengan semua umat manusia. Maka satu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu an berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, sesungguhnya engkau lebih aku cintai dibandingkan dengan semua manusia apapun kecuali diriku sendiri. Aku rasa aku lebih cinta kepada diriku dibandingkan dengan dirimu." Ini tentunya satu bentuk kejujuran yang diucapkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an. Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Umar, tidak, maksudnya tidak akan sempurna keimanan seseorang melainkan jika dia mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih dari dirinya sendiri. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu an mula melihat kembali kepada hatinya, melihat kembali kepada dirinya, mengetahui dengan pasti bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lah manusia yang telah membimbingnya menuju ke jalan keselamatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lah yang telah membawanya dari keburukan masa jahiliyah. Seandainya tidak ada bimbingan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Umar tahu bahwa Umar akan binasa. Maka selepas melihat kepada hatinya sendiri, Umar bin Khattab radhiyallahu an kemudian berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi Allah ya Rasulullah, engkau lebih aku cintai dibandingkan dengan diriku sendiri. والمحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم هي محبة لله، فإذا كان مجرد اتباع النبي صلى الله عليه وسلم يؤدي إلى محبة الله. قال عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فكيف بمحبة رسول الله توصلك إلى محبة الله عز وجل بالتأكيد. ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي محبة للإنسانية في أخلاقها العالية، للإنسان في جماله وفي كماله وفي واقعيته وفي تفاصيل حياته كلها، عندما يكون المثال الأعلى والقدوة الأحسن. وكيف لا يحب الإنسان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الذي له دعوة مستجابة كبيرة عظمى ادخرها شفاعة لأمته؟ كيف لا تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الذي ضحى وجاهد في سبيل أن يصل هذا الدين إلينا، وعندما فاوضوه على أن يعطوه مالا أو ملكا أو متاعا دنيويا مقابل أن يترك هذا الدين، وكانت هذه فرصة كبرى، لكنه صلى الله عليه وسلم قال لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته أو أهلك دونه. كيف لا نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الشفيع؟ كيف لا نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الذي مدحه الله عز وجل الله العظيم قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنك لعلى خلق عظيم. فإذا قال العظيم عن شيء أنه عظيم فكيف تكون مقدار هذه العظمة؟ ولا شك أن هذا أعظم العظمة. Dan kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah bahagian dari kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang menegaskan di dalam Al-Qur'an, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Katakanlah, jika betul kamu semua cinta kepada Allah, maka turutilah aku, ikutilah aku. Dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita boleh mendapatkan kecintaan dari Allah. Bagaimana pula dengan orang yang mengikutinya penuh dengan kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hakikatnya adalah kecintaan kita kepada satu nilai kemanusiaan yang paling sempurna. Di mana itu yang ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh bagi umat manusia, sebagai contoh tertinggi bagi umat manusia. Bagaimana kita tidak mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia adalah pemilik syafaat, orang yang telah pun menyimpan doa kebaikan untuk umatnya pada hari kiamat nanti. Bagaimana mungkin kita tidak mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia telah pun berjuang untuk menyampaikan agama ini kepada kita. Dan ketika datang orang-orang musyrik kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memberikan tawaran kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan dunia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mahu meninggalkan dakwah, jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mahu meninggalkan agama ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menolak tawaran mereka dengan tegas mengatakan, seandainya mereka meletakkan matahari di tangan kananku dan mereka letakkan bulan di tangan kiriku agar aku meninggalkan perkara ini, maka aku tidak akan meninggalkannya. Lebih baik aku binasa dibandingkan meninggalkan
kewajipan untuk menyampaikan kebaikan kepada umatnya. Dan bagaimana kita tidak mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia adalah orang yang akan memberikan syafaat kepada umatnya. Allah Subhanahu wa taala telah pun memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Qur'an dalam firman-Nya, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Dan sungguh engkau wahai Rasulullah berada di dalam akhlak yang agung. Allah yang Maha Agung telah pun memuji keagungan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka cukuplah bagi kita untuk mengetahui kebesaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah yang Maha Agung telah memuji keagungan akhlak baginda sallallahu alaihi wasallam. ثم نأتي إلى الحق الثالث يا أيها الإخوة للنبي صلى الله عليه وسلم عليه، وهو حق يترتب على الحق الثاني. نقول إنه الحق الأول هو المعرفة، ثم يترتب على المعرفة المحبة، ثم يترتب على المحبة الطاعة. لا يوجد إنسان يدعي محبة النبي صلى الله عليه وسلم وهو صادق في ذلك ثم يخالف أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل إن الله عز وجل أمرنا أن نستجيب لرسول الله، فقال يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، وجعل طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم طاعة لله. من يطع الرسول فقد أطاع الله، وقال وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. فإذا يا أيها الإخوة نريد أن نحول هذه المحبة إلى طاقة جارفة في معرفة أوامر النبي صلى الله عليه وسلم وطاعة رسول الله والمحافظة على منهاجه وإكمال رسالته والدعوة إلى دينه والطاعة لأوامره والمحافظة على سننه صلى الله عليه وسلم والطاعة لأوامره صلى الله عليه وسلم. Dan bahagian yang ketiga, tanggung jawab kita, hak yang patut kita tunaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini berkaitan dengan hak yang sebelumnya. Artinya hak yang pertama, tanggung jawab yang pertama adalah untuk kita mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanggung jawab yang kedua bagi kita adalah untuk mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tanggung jawab kita yang ketiga adalah untuk taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mungkin seseorang mendakwakan dirinya cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika dia tidak taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana mungkin seseorang mendakwakan dirinya sayang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika dia tidak taat kepada apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dan Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan dalam banyak ayat Al-Qur'an berkaitan dengan ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, istajibu lillahi wa lirrasuli idza da'akum, yang bermaksud jawablah perintah Allah, jawablah perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika dia menyeru kamu pada sesuatu yang membawa kepada kehidupanmu. Dan dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman yang bermaksud sesiapa yang taat kepada Rasul maka sungguh dia telah taat kepada Allah. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman yang bermaksud taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Dan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dengan kita memelihara risalah yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepadanya. Taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dengan kita menunaikan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taat kepada perintah-perintahnya, taat kepada sunnah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وهذا الاتباع كما أسلفنا هو باب للمحبة. قال الله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقد ضرب الصحابة رضوان الله عليهم أروع الأمثلة في طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى كانت تحدث لهم مواقف ظريفة في ذلك. ومن ذلك أن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان خارج المسجد فسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا أيها الناس اجلسوا، كان يقول للناس في المسجد اجلسوا، فسمعها عبد الله بن مسعود فجلس في وسط الشارع،
قبل أن يدخل إلى المسجد، بمجرد ما سمع الكلمة جلس في مكانه طاعة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فناداه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: تعالى يا عبد الله بن مسعود، يعني تكريما له ومدحا لطاعته للنبي صلى الله عليه وسلم. في إحدى المرات النبي صلى الله عليه وسلم كان في الصلاة، ثم كان يصلي وهو يلبس حذاءه أحيانا، فخلع الحذاء، فخلع الصحابة أحذيتهم، فلما انتهى النبي من الصلاة قال: ما لكم خلعتم أحذيتكم؟ قالوا: يا رسول الله وجدناك خلعت حذاءك فخلعنا أحذيتنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه قد جاءني جبريل وأخبرني أن بحذائي قزرا، هناك قزارة يعني في الحذاء، فلذلك خلعت، أنتم لا تحتاجون لذلك. فالمهم يا أيها الإخوة أن الصحابة كانوا يعني يطيعون رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل صغيرة وكبيرة، في الواجبات وفي السنن، في الصعب وفي السهل، يطيعونه بكل رضا وإرضاء لله وإرضاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن طاعة رسول الله من طاعة الله عز وجل. Dan mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah pintu di antara pintu kecintaan, seperti yang Allah Subhanahu Wa Taala jelaskan di dalam Al-Quran. Jika kita cinta kepada Allah, maka ikutilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan para sahabat baginda Sallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan kepada kita contoh yang sangat mengagumkan tentang ketaatan. Bagaimana para sahabat taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga terkadang dalam perkara-perkara yang di luar nalar kita, di luar kebiasaan kita, pernah misalnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an tengah berjalan menuju masjid, dan dia mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari dalam masjid berkata kepada para sahabat, wahai sekalian manusia, duduklah semua. Maka Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an yang belum lagi masuk ke dalam masjid mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan para sahabat itu duduk, maka dia pun duduk di tengah jalan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari jauh melihat Abdullah bin Mas'ud duduk, kerana baginda Sallallahu Alaihi Wasallam telah pun memerintahkan para sahabat untuk duduk, maka Rasulullah pun memanggil Abdullah bin Mas'ud, wahai Abdullah bin Mas'ud, bangkitlah, berdirilah. Juga di antara contoh bagaimana para sahabat turut apa yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah selalunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat ketika sholat, pada ketika itu mereka akan memakai kasut. Mereka memakai kasut ketika mereka tengah sholat. Maka satu ketika para sahabat masa tengah sholat menyaksikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membuka kasutnya. Maka para sahabat melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang membuka kasut masa tengah sholat, mereka pun melakukan perkara yang sama dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lepas sholat, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melihat para sahabat membuka kasut mereka dan bertanya kepada mereka, kenapa kamu semua melakukan perkara itu? Mereka mengatakan, kami melihat baginda Sallallahu Alaihi Wasallam, kami melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membuka kasut, maka kami pun membukanya. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian menjelaskan, jangan, tak perlu kamu melakukan perkara itu. Tadi yang terjadi adalah Jibril datang kepadaku dan memberitahu aku bahwa ada kotoran di bawah kasutku. Para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada perkara yang besar dan pada perkara yang kecil, pada perkara yang wajib dan pada perkara yang sunnah, pada perkara yang mudah dan pada perkara yang susah. Kerana mereka mahu mendapatkan kecintaan dan keridhaan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan jalan untuk mendapatkan keridhaan Allah. Taat kepada Rasulullah adalah bahagian dari ketaatan kepada Allah. ثم تبقى معنا حقان يا أيها الإخوة في محاضرتنا هذه، ولا أريد أن أطيل عليكم. الحق الرابع هو حق التعريف برسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن أنت عرفت رسول الله وأحببت رسول الله وأطعت رسول الله، عرف غيرك، أوصل هذا النور إلى الناس، أوصل إلى أولادك وإلى زوجك وإلى زملائك وإلى جيرانك وإلى أصحابك وإلى المسلمين وإلى غير المسلمين، عرفهم بهذا الشخص العظيم،
عرفهم بهذا النبي الكريم، عرفهم بهذا الإنسان الذي بلغ أعلى منازل الإنسانية وأعلى درجات البشرية صلى الله عليه وسلم. ولذلك سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه كان يقول: كنا نحفظ أولادنا مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نحفظهم السورة من القرآن. يعني يحفظون سيرة النبي كما يحفظون السور القرآنية. فلذلك واجب علينا، الناس تحتاج إلى أن تعرف هذا الإنسان، تحتاج إلى أن تنتشر عليها أنوار النبي صلى الله عليه وسلم. لا نكتفي بأن نكون محبين، بل نضم أعضاء جدد إلى نادي المحبين لرسول الله صلى الله عليه وسلم. Dan para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita perlu tahu ada dua lagi hak yang perlu kita tunaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hak yang keempat, selepas kita mengenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita perlu memperkenalkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada orang lain. Jika kita dah kenal Rasulullah, perkenalkanlah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada orang lain, kepada ahli keluarga kita, kepada anak-anak kita, kepada sahabat-sahabat kita, kepada jiran tetangga kita, kepada orang Islam, kepada orang bukan Islam, agar mereka semua boleh mengenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengenal manusia yang telah mencapai darjah kesempurnaan dalam kemanusiaan. Sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an, pernah mengatakan, kami dulu biasa mengajarkan kepada anak-anak kami, menghafalkan kepada anak-anak kami peperangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, riwayat hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana kami mengajarkan kepada mereka, sebagaimana kami menghafalkan kepada mereka surah-surah di dalam Al-Quran. Manusia sangat memerlukan untuk mengenal cahaya yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan kepada umat manusia, mengenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita memerlukan anggota baru bagi golongan orang-orang yang mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. كذلك من التعريف بالنبي صلى الله عليه وسلم إزالة الشبهات التي يثيرها بعض الناس لكي يحرموا الناس من معرفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وندافع بعلم لا بعاطفة فقط. أنت تحب رسول الله لكن دافع عن الشبهات التي قيلت عن زواجه، والشبهات التي قيلت عن حياته ومواقفه. نحن الحمد لله عندنا الردود الوافية والكافية على هذه الشبهات، وهذا من التعريف برسول الله صلى الله عليه وسلم، التعريف بأخلاقه وبحقوقه ورد الشبهات والدفاع عنه صلى الله عليه وسلم لكي يشرق النور على البشرية كلها. فهذا هو الحق الرابع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. Dan di antara jalan untuk memperkenalkan diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada umat manusia adalah dengan memberikan jawaban ke atas syubhat-syubhat yang dilemparkan pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana orang menuduh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada rumah tangga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, perkahwinan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jihad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara jalan kita untuk memperkenalkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan memberikan jawaban ke atas tuduhan-tuduhan yang dilemparkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang tentunya ia perlu kita lakukan dengan ilmu, bukan setakat dengan emosi. Banyak orang yang mahu mempertahankan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi hanya mengandalkan emosi, hanya berpegangan kepada emosi. Kita mahu agar kita melakukannya dengan ilmu. Bagaimana kita menjawab syubhat-syubhat yang kenakan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga semua umat manusia boleh mengenal cahaya yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan kepada semua umat manusia. ثم نأتي أيها الإخوة إلى الحق الأخير والختام في هذه المحاضرة، ألا وهو الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد أمرنا الله بذلك فبدأ بنفسه فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا
صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال صلى الله عليه وسلم أحق الناس بشفاعتي أكثرهم علي صلاة. وقال يعني أحاديث كثيرة عن من صلى علي حين يصبح 10 وحين يصبح وحين يمسي 10، يعني استحق الشفاعة وكان له الأجر العظيم. ومن صلى علي صلاة صلى الله عليه به 10، فنحن المستفيدين من الصلاة. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الإخوة معناها الدعاء أن يرفع الله منزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي من الله عز وجل الثناء على رسول الله ورفع درجته في أعلى الدرجات صلى الله عليه وسلم. فهي صلة، صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم صلة ومحبة ورفع للدرجات وفائدة لنا وتذكر لنبينا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم. وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. Dan tanggungjawab ataupun hak yang terakhir yang perlu kita tunaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Allah Subhanahu wa taala telah pun tegaskan di dalam Al-Quran, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah dan para malaikatnya berselawat ke atas Nabi, dan Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita orang-orang yang beriman untuk berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemuliaan dan keutamaan selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak kita jumpai disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadisnya. Di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan bahawa orang yang paling layak untuk mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling banyak berselawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesiapa yang berselawat 1 kali kepada Rasulullah, maka Allah akan balas dengan memberikan 10 selawat ke atasnya. Dan selawat dari kita adalah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar meninggikan darjah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selawat dari Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Allah meninggikan darjah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka bagi kita, selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah yang menghubungkan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanda kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ia boleh meninggikan darjah kita untuk bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain ia juga akan sentiasa mengingatkan kita akan diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sayyidati wa saadati, asadallahu masa'akum bikulli khair. Demikianlah perkongsian dari Fadilatul Syekh di malam hari ini. Kita telah mempelajari tadi 5 perkara yang menjadi tanggungjawab kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanggungjawab yang pertama, hak pertama yang perlu kita tunaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah hak untuk mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah untuk mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga adalah taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kelima adalah berselawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fil khitam nashkur fadilatul Syekh ala hadhihi al-muhadharah al-qayyimah, wa nahnu في هذه الفرصة السعيدة المباركة نقول نحن لا ننجر وراء الخلاف بين القائلين بجواز الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم أو عدم مشروعية ذلك. فنحن نفرح ونحتفل برسول الله صلى الله عليه وسلم في كل آن ووقت وحين. فرسول الله صلى الله عليه وسلم حاضر بيننا بسيرته وسنته، ورسول الله صلى الله عليه وسلم دائما في قلوبنا، عاش في قلوبنا بحبه ومحبته. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كما قد علمنا قد أحبنا قبل أن نحبه. Syukron Fadilatul Syekh, terima kasih Fadilatul Syekh atas perkongsian di malam hari ini, dan juga terima kasih kepada semua tuan-tuan dan puan-puan yang hadir di dalam perkongsian ini. Fadilatul Syekh, kalimah wa nahtim biha al-majlis. بارك الله فيكم
يعني إحنا خير احتفال هو تدارس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. وأدعوكم أن تكون الواجب من وراء هذه المحاضرة أن نفتح كتب السيرة وكتب السنة وأن نقرأ شيئا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. ولا بأس بالفرح أو يعني مطلوب الفرح بهذه الذكرى العطرة، ولا بأس بالتوسعة على الأهل والأولاد محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ونسأل الله عز وجل أن يدخلنا في شفاعة حبيبنا صلى الله عليه وسلم. وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. Fadil saya menegaskan bahwa perayaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang penting, paling penting untuk kita rayakan, untuk kita raikan adalah dengan membuka kitab-kitab sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak mengapa jika kita berseronok dengan hari kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak mengapa jika kita memberikan kelapangan kepada orang lain untuk bergembira dengan diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi yang paling penting adalah kita mengenal dan mempelajari riwayat hidup Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan. Semoga kita berjumpa lagi di dalam perkongsian yang akan datang. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tibaa wa arinal batila batilan warzuqna ijtinaba. Allahumma anfa'na بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وصلى الله على النبي محمد والحمد لله رب العالمين. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا. جزاكم الله خيرا. جزاكم بارك الله فيكم جميعا. ماشي مولانا، كل عام وانتم بخير. وانت بخير. وانت بارك الله فيك. الله يبارك فيكم. بارك الله فيكم جميعا. ما شاء الله الحضور طيب، يبدو أن هذا الموعد مناسب جيد. عشان بكرة إجازة. السلام ورحمة الله. ماشي مولانا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.